Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bertemu kembali kita dalam channel Yus Ibrahim bersama saya Farahina Idora. So hari ni saya nak share tentang GPS dalam wanita mengandung. So kenapa saya pilih topik ni? Sebab satu adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri yang mana saya nak berkongsi supaya ibu-ibu dan terutama bakal ibu dekat luar sana tak mengulangi kesilapan yang saya lakukan lah. Okay, so apakah itu GBS? GBS ni adalah sejenis bakteria di mana nama betul GBS ni adalah Group B Streptococcus. Okay, so GBS ni nama singkatan dia GBS lah. GBS ni selalunya dia akan berada dekat mana? GBS ni dia berada dekat bahagian rectum dengan vagina kita. Okay, rectum tu apa? Rectum tu adalah saluran pembuangan najis kita. Vagina adalah lubang faraj kita. Okay, so bakteria GBS ni dia memang duduk dekat bahagian tu lah, dekat dua tempat ni. Okey, so GBS ni berdasarkan kajian 25 ke 30% dia akan menyerang wanita mengandung atau pregnant woman yang sihat, healthy pregnant woman dengan tiada simptom, tak ada simptom apa-apa. Okey, so GBS ni dia sangat bahaya sebenarnya pada bayi yang baru lahir. Kenapa? Sebab dia akan memberikan komplikasi-komplikasi yang saya akan ceritakan dan terangkan nanti. Okey, so GBS ni dia boleh ada dekat vagina dengan rectum kita ni, sama ada sekejap dia ada, sekejap dia tak ada. Okey, kejap dia datang, kejap dia pergi, ataupun kejap dia ada, kejap dia hilang, ataupun dia memang ada je dekat vagina dengan rectum kita ni lah. Sebab tu sangat dinasihatkan ibu-ibu mengandung dekat luar sana untuk buat test swab dekat vagina kita ni, swab dekat vagina kita ni untuk tahu sama ada kita ni pembawa ataupun positif GBS ataupun tidak. Okey, tapi selalunya saya percaya ibu-ibu dekat luar sana tak tahu macam mana nak tanya dengan doktor, dengan nurse, ataupun yang baru pertama kali dengar tentang kuman ni. So hari ni saya akan share berdasarkan pengalaman sendiri lah supaya kita lebih aware lepas ni. Berdasarkan pengalaman saya, okay, ini kesilapan saya lah. Memanglah GBS ni dia kata tak ada simptom. Sometimes memang tak ada simptom. Tapi macam ada juga ibu-ibu doktor cakap dekat saya hari tu waktu saya kena. Dia salah satunya adalah keputihan kita ni terlampau banyak tau. Keputihan kita ni jadi banyak. Lepas tu dia buatkan kita punya vagina ni gatal, naik merah-merah dan sebagainya. Dan saya lalui benda tu. Daripada awal saya mengandung sampailah kandungan saya 37 minggu, saya memang mengalami benda tu, tapi saya tak bagi tahu dengan doktor, dengan nurse. Itu silap saya. Saya tak bagi tahu dengan doktor, dengan nurse untuk tanya pendapat. Sebab saya rasa benda tu normal, benda biasa, keputihan biasa. Itu kesilapan saya. So please jangan ulangi kesilapan saya. So macam mana saya boleh tahu saya GBS positif? Adalah waktu kandungan saya 37 minggu, saya warded tau. Sebab false alarm lah, saya ingatkan saya dah nak bersalin waktu 37 minggu dan saya pergi ke hospital, saya warded. So boleh tengok video saya lepas, saya tulis bersalin, saya ceritakan bersalin di musim PKP. Dalam video lepas saya cerita journey step by step pengalaman bersalin waktu PKP ni lah. So waktu 37 minggu tu saya warded sehari. So waktu saya warded tu doktor cek bukaan, cek jalan, scan dan sebagainya. And saya bagi tahu doktor yang saya keputihan banyak, tak selesa. So waktu dia cek bukaan tu, dia terus buat swab test tu, dia masukkan yang muncung tikus tu kan. Muncung itik tu, and dia buat swab and dia hantar ke makmal. Tapi dia kata result tu adalah 3 hari. Masa tu saya warded sehari je, lepas tu saya discharge. So doktor cakap nanti follow up balik dengan KK. Okay, waktu saya pergi KK. Tapi belum sempat saya nak pergi KK, saya dah warded balik. Saya discharge, selang sehari ke selang 2 hari kot saya warded balik. Yang ni kali ni memang betul-betul saya nak bersalin. So masa tu memang tak tahulah result saya ni positif ke negatif ke. Sebab sepatutnya bila refer ke KK, doktor KK ni akan bagi kita antibiotik lah sebelum sampai hari yang kita due date kita ni lah kan. Sebab due date saya sebenarnya hujung bulan 8.
Tapi anak saya keluar awal 2 minggu, waktu 38 minggu. So bila saya dah warded dekat labor room, masa tu bukaan saya dah 4 cm dan air ketuban saya dah leaking, dah pecah tau. Tapi bila doktor check kat sistem, rupanya saya positif GBS. Bila saya dah positif GBS, doktor pun kalang kabut lah nak on antibiotik kan, sebab nanti saya ceritalah komplikasi dia apa pada anak saya nanti kan, pada bayi yang akan dilahirkan tu. So bila doktor nak on antibiotik, doktor tanya ada allergic dengan ubat apa-apa tak. Malangnya saya allergic dengan antibiotik penicillin tau. Memang saya dah tahu lama lah, daripada zaman saya belajar lagi saya memang tahu saya allergic dengan penicillin. So bila saya allergic ni, saya akan naik gatal-gatal, bibir saya bengkak, susah nak nafas. So saya cakap saya allergic dengan penicillin. So doktor kata sepatutnya antibiotik untuk ibu yang ada masalah bakteria GBS ni, salah satu antibiotik dia adalah penicillin. Tapi disebabkan saya allergic dengan penicillin, so doktor kena tukar dengan ubat lain. Saya tak pasti ditukar dengan ubat apa, tapi bukan penicillin lah, antibiotik lain. Tapi disebabkan saya baru je dapat antibiotik tu sebab saya tak makan daripada awal, so anak saya kena tahan dekat ward. Sepatutnya bila anak kita dah boleh berak, sihat semua, kita boleh discharge tau one day after. Tapi anak saya kena tahan 2 hari sebab nak tunggu result darah, nak habiskan antibiotik anak saya. Okey, sementara nak tunggu result darah anak saya keluar, doktor still on antibiotik pada anak saya sebab tak nak anak saya kena kuman GBS ni lah. Okey, ataupun prevention kalau dia memang kena kuman ni, dia dah dapat antibiotik. Alhamdulillah, ya Allah, bersyukur sangat. Result darah anak saya negatif, anak saya tak ada kuman GBS. Tapi still saya warded lama, dekat 6 hari ke 7 hari sebab sementara tunggu result darah GBS ni keluar, kuning anak saya pula naik tinggi. So kena terpaksa duduk bawah lampu. Okey, so itu cerita pengalaman saya lah. So kenapa doktor sangat risau bila ibu-ibu yang ada positif GBS ni tak dapat apa-apa rawatan, tak ambil antibiotik, sebab risiko dia ataupun komplikasi dia sangat teruk. Okey, so antara komplikasi dia, okey, sekejap lagi saya cakap, saya akan cerita dulu baby ataupun bayi, anak yang macam mana akan berisiko terkena kuman GBS ni. Okey, yang pertama yang berisiko tinggi untuk terkena kuman GBS ni adalah bayi yang mana mak dia memang pembawa kuman GBS lah, positif. Walaupun mak dia dah dapatkan antibiotik, still doktor akan risau lah. So doktor memang akan check dengan sangat detail untuk anak kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, bayi yang berisiko untuk terkena kuman GBS adalah bayi yang lahir secara pramatang. Pramatang ni bayi yang macam mana? Bayi yang lahir bawah 37 minggu itu adalah bayi pramatang. Okey, yang ketiga yang berisiko adalah ibu yang mana air ketuban dia dah pecah lebih daripada 18 jam. Okey, so bila air ketuban dah pecah lebih 18 jam, dia antara bayi yang berisiko untuk terkena kuman GBS. Yang keempat adalah ibu yang ada infection di urinary tract dia, iaitu urinary tract infection, UTI lah bahasa mudah dia, UTI ni. Okey, macam mana kita nak tahu, ibu-ibu nak tahu kita ada UTI infection ni ataupun masalah UTI ni? Selalu tanda-tandanya adalah bila kita nak membuang air kecil, kita rasa pedih, rasa sakit sangat. Okey, itu satu. Yang kedua adalah kita asyik kerap nak terkencing. Okey, yang ketiga adalah bila kita kencing kita tu warna dia kotor tau. Kadang-kadang macam ada warna darah. Okey, itu antara tanda-tanda yang kita ada masalah urinary tract infection, UTI. Okey, so bila ada tanda-tanda ni, please jumpa dengan doktor. So doktor akan bagi antibiotik yang betul untuk bantu merawat kita punya masalah ni lah. Sebab bila tak dirawat UTI ni, ini yang mana anak kita berisiko tinggi untuk terkena kuman ataupun bakteria GBS. Okey, so itu antara risk factor baby yang macam mana berisiko tinggi untuk terkena kuman GBS. So macam mana nak tahu tanda-tanda anak kita ni ada kuman GBS? Okey, yang pertama adalah anak kita ni akan demam lah. Dia akan demam yang tinggi. Yang kedua adalah dia kurang menyusu ataupun dia tak nak menyusu langsung. Yang ketiga adalah dia nampak tak bermaya, nampak letih. Yang keempat adalah bayi tu akan ada masalah susah nak bernafas. Okey, ini antara tanda-tanda dia. Tapi jangan risau. Dekat Malaysia, doktor-doktor kita, terutamanya hospital kerajaan,
bila dia nak discharge pesakit ibu dan anak, memang dia akan buat full check darah, check segala kuman, pendengaran, semuanya secara komplit. Tak ada masalah baru dia discharge. Kalau ada masalah pun dia memang akan refer kita. Walaupun dia bagi discharge, dia akan refer kita untuk check up dan follow up dan sebagainya. So asalnya hari pertama baby kita keluar tu je, doktor memang akan ambil darah dan sebagainya, hantar pergi lab untuk tengok anak kita ni ada apa-apa masalah tak. So jangan risau kalau dah sampai dekat rumah ke baru nak tengok ni, tak. Selalunya dekat hospital kalau anak kita positif, memang doktor akan cakap anak kita positif lah. Kalau tak ada apa-apa pun dia akan bagi tahu tak ada apa-apa masalah, insya-Allah. Okey, itu antara tanda-tanda dia. So apakah komplikasi dia sekiranya anak kita ni terkena kuman GBS? Okey, berdasarkan kajian, walaupun ibu tu positif, tak semestinya anak dia positif, tak semestinya anak dia ada kena kuman GBS ni, tidak. Tapi sekali terkena ataupun ada juga kebarangkalian bila kena, dia akan terus jadi komplikasi yang macam saya nak sebutkan ni lah. Yang pertama adalah pneumonia. Okey, pneumonia ni adalah masalah yang berkaitan dengan paru-paru. Okey, ibu-ibu kena tahu paru-paru kita ni berfungsi ataupun kerja paru-paru kita ni adalah untuk menukar gas yang kita sedut ni, lepas tu hantar pergi ke organ yang lain, masuk salur darah dan sebagainya. Okey, dalam paru-paru ni dia ada satu saluran dekat paru-paru ni ada alveola. Okey, medical term dia alveola lah, tapi bahasa mudah dia macam ada bentuk anggur tau. So anggur ni bekerja untuk buat pertukaran gas dan sebagainya lah. So misalnya pesakit ada pneumonia ni, dalam paru-paru dia ni ada penuh dengan kahak, paru-paru dia gagal berfungsi sebabkan penuh dengan kahak. So bila paru-paru gagal berfungsi, oksigen yang sampai ataupun dibekalkan ke otak akan kurangan, bacaan SpO2 kita akan berkurangan. So dia sangat bahaya kepada bayi. Kerana apa? Sebab bayi ni dia baru lahir, dia sangat fragile, paru-paru dia belum full develop lagi lah, belum full function lagi, terkena pula pneumonia, oksigen kurang sampai pergi otak, akan ada komplikasi yang lain, mana otak dia mungkin ada masalah dan sebagainya lah, banyak lagi komplikasi-komplikasi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inflammation dekat brain membrane ni. Kuman GBS ni dia akan membuatkan lapisan luar otak anak kita ni membengkak. Okey, dekat otak kita ni ada membrane tau, lapisan yang membengkak, dan dekat sekeliling otak kita ni ada cecair. Okey, cecair ni yang menghubungkan pergi kita punya saraf tunjang dan sebagainya. Cecair ni pun boleh kena infection. Okey, itu antara komplikasi kuman GBS yang akan buatlah bakteria GBS ni buat. Okey, yang ketiga adalah infection dalam bloodstream ataupun dalam darah dan salur darah anak kita. Nama dia bacteremia. So bila ada infection ni, so dia akan menjejaskan kesihatan dan performance keadaan anak kita lah. So sebabkan tiga benda ni, komplikasi-komplikasi yang teruk ni, dia akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lain. Sebab tu doktor sangat risau kalau ibu tu ada kuman GBS tapi tak dapat antibiotik. Okey, so berdasarkan pengalaman saya juga, bagi saya tak salah bertanya. Kalau kita tak tahu, tanyalah dengan doktor, tanyalah dengan nurse, walaupun sekecil-kecil perkara. Jangan ulangi kesilapan saya yang menganggap mudah itu adalah perkara biasa. So please tanya dengan doktor, dengan nurse setiap kali kita check up, ataupun kalau ada ragu-ragu terus je tanya. Okey, so itu sahaja perkongsian saya hari ini. Saya minta maaf sekiranya mungkin kurang jelas ataupun anda ada pertanyaan. So anda boleh komen je dekat bawah. InsyaAllah saya akan jawab. Tanya je apa-apa yang ibu-ibu nak tanya, InsyaAllah saya akan jawab sehabis baik yang setakat yang saya mampu dan saya tahu. Okey, so itu sahaja daripada saya. Saya mendoakan ibu-ibu kat luar sana sihat dan jaga diri. So itu sahaja daripada saya. Bye.